Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala amur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat dan sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi ini 22 Safar 1442 Hijrah bersamaan 10 Oktober 2020, tarikh yang istimewa 10-10-2020. Kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu ini yang dikatakan sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana barakah dan rahmah diturunkan kepada kita yang hadir, yang mengikuti majlis ilmu ini, dikurniakan sakinah, yakni ketenangan, dan dikurniakan ganjaran pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan tuan-tuan mengikuti kuliah maya ini, insya-Allah tuan-tuan juga akan mendapat kelebihan-kelebihan yang diperolehi oleh mereka yang hadir dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat rahimakumullah, mari kita teruskan kuliah maya pengajian kitab kita, itu kitab Fiqh Manhaji Jilid 4 yang berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan, atau dalam naskah bahasa Arab asalnya ya Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, di mana yang dikarang oleh 3 orang ulama besar Syria, iaitu Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Buwa dan Syekh Ali As-Sarbaji hafizahullah taala, insya-Allah. Mungkin kita sampai kita masuk kepada bab yang baru, ya, pada muka surat 328, bab yang baru, kita menamatkan perbincangan tentang menyempurnakan perbincangan tentang li'an pada kuliah yang lalu. Kita pergi kepada bab yang baru, iaitu iddah.
1.0 pengertian iddah. Iddah dari segi bahasa ialah bilangan, ya. Iddah daripada perkataan adada, ya. Adadun, ya. Iddah bilangan, ya. Hal ini adalah kerana ia merangkumi bilangan suci daripada haid dan juga bilangan bulan. Begitulah, ya. Kerana haid suci, haid ini apabila ada bilangannya, ya, yang berbentuk bulan, maka ianya terangkum dalam pengertian iddah dari segi bahasa. Dari segi istilah, ini istilah syarak, iddah ialah nama bagi tempoh tertentu bagi seseorang perempuan menunggunya semata-mata mematuhi perintah Allah SWT at-ta'abbudi, atau sebagai tanda kesedihan terhadap pemergian suami, atau memastikan rahimnya bersih daripada kandungan. Ini tempoh tertentu bagi seorang perempuan menunggunya semata-mata mematuhi perintah Allah. Sebab iddah ini ada perintah Allah SWT menyebut tentang tempoh iddah ini. Jadi kalau perempuan ini menunggu iddah ini kerana Allah SWT, kerana perintah Allah SWT, atau sebagai tanda kesedihan terhadap pemergian suami. Ini khusus untuk wanita, isteri yang kematian suami. Jadi tempoh tertentu itu mesti ditunggu oleh wanita ini sebelum memutuskan perkara-perkara yang selanjutnya, atau memastikan rahimnya bersih daripada kandungan, yakni isteri yang bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya. Jadi supaya rahim isteri ini bersih daripada kandungan, dan juga bersih daripada kesan-kesan air mani yang ditinggalkan oleh bekas suami. Wallahu a'lam. 2.0 dalil pensyariatan iddah. Pensyariatan iddah telah sabit dengan beberapa ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW dan ijma' ulama. Jadi memang kita akan uraikan nanti. Ada ayat Qurannya, ada hadisnya, dan ada ijma' ulama yang menyatakan tentang adanya disyariatkan iddah ini. 3.0 hikmah pensyariatan iddah. 3.1 hikmah iddah bagi wanita yang kematian suami. Bagi wanita yang kematian suami, iddah disyariatkan dengan tujuan yang berikut. 3.1.1 sebagai menunjukkan kesetiaan kepada suami yang telah pergi. Hal ini demikian kerana Allah SWT telah mewajibkan isteri menghormatinya, setia dan melayaninya dengan baik. Justru tidak sesuai bagi isteri bersikap sebaliknya selepas kematian suaminya. Jadi iddah ini sebagai tanda kesetiaan seorang isteri kepada suami. Kerana dalam konsepnya Islam melihat bahawa isteri wajib menghormati suami, setia dan melayan suami dengan baik. Jadi kalau suami dah meninggal, takkan dalam keadaan kubur suami tanahnya masih merah, isteri melakukan perkara-perkara yang seolah-olahnya macam isteri terlepas daripada rantai. Jadi isteri dalam Islam, isteri sepatutnya, sewajibnya menyusun mengambil satu tempoh yang tertentu, sebagai tanda kesedihan terhadap pemergian suami. Yang tempoh itu dinamakan sebagai iddah. 3.1.2 untuk menggantikan adat kebiasaan jahiliah yang mewajibkan isteri berkurung dalam tempat yang gelap selama setahun apabila suaminya meninggal dunia. Isteri itu juga dikenaki melumurkan dirinya sepanjang tempoh tersebut dengan warna hitam dan memakai pakaian yang buruk dan kotor. Sehubungan itu untuk membenteras adat yang melampau dalam masyarakat tersebut, di masyarakat Arab jahiliah, mestilah dengan mengamalkan prinsip yang sederhana yang boleh diterima dan yang menyerlahkan keelokan adat mereka yang dahulu tanpa membawa keburukan sedikit pun kepada orang ramai. Mana Islam memberikan satu perubahan, anjakan paradigma kepada masyarakat Arab ketika itu dan masyarakat Islam sampai ke hari ini, bahawa bila seorang suami, seorang isteri kematian suami, isteri tidak perlulah melakukan perkara-perkara yang boleh merendahkan maruahnya sendiri. Seperti macam tadilah, ada masyarakat Arab ni berkurung dalam rumah setahun tu. Sedangkan tempohnya kalau dalam Islam tidaklah sampai setahun, dan bukan berkurung pun, tidaklah berkurung. Masih lagi isteri diberi ruang untuk
menguruskan dirinya, kan, menyempurnakan urusan-urusan peribadinya. Yang tak dibenarkan hanya perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak perlu, kan. Jadi tidaklah isteri itu tergurung, kan, tidaklah isteri pula sampai kena pakai pakaian yang compang-camping. Sedangkan itu adatnya ketika dalam masyarakat Arab jahiliah. Islam masih memberi ruang pada isteri memakai pakaian sempurna. Cuma tidak dibenarkan isteri memakai pakaian yang keterlaluan, ataupun ataupun isteri tidak dibenarkan memakai perhiasan-perhiasan yang biasa dipakai oleh wanita. Itu sahaja pun. Maka apa yang Islam gariskan dalam tempoh iddah kematian suami ini adalah sesuatu yang memang bersesuaian dengan fitrah seorang isteri yang kematian suami. 3.2. Hikmah iddah perceraian dengan sebab nafasah atau talak. 3.2.1. Bagi isteri yang belum putus haid atau isteri yang mengandung, hikmah wajib beriddah adalah untuk menentukan nasab, memelihara kehormatan diri dan memastikan rahim bersih daripada kandungan. Itu dia, jelas kat situ. Supaya maknanya iddah itu memberi ruang kepada jangan nanti kalau isteri berkahwin lain pula, bila anak dilahirkan daripada kandungan baru, tuk dia pati benih itu bukan daripada suami baru. So itulah adanya iddah tadi. Benda Allah SWT dah susun cantik semua dah. Tempoh iddah itu sendiri pun, apabila si bekas isteri ini sudah habis iddahnya, nak kahwin baru, dapat pula anak dengan dalam perkahwinan baru, maka diyakini 100% bahawa anak itu bukan anak dari bekas suaminya yang terdahulu. Kenapa? Kerana rahim sudah bersih selama 3 quru, thalathata quru. Begitu. Bagi 3, begitu juga kalau isteri itu mengandung, mengandung isteri ini, maka jelas apabila lahir anak berakhirnya iddah, maka isteri tidak perlu risau. Kalau nanti berkahwin baru, mungkin anak yang daripada perkahwinan baru benihnya daripada bekas suami. Sudah jelas. Bila melahirkan anak tu, maka bersih rahim si isteri ini daripada benih bekas suami dia. Apa itulah hikmahnya iddah bagi wanita yang mengandung ini. Iddahnya berakhir apabila wanita ini bekas isteri ini melahirkan anak. Itu betul cantiknya ajaran Islam ini, tuan. 3.2.2. Bagi isteri yang masih kecil atau isteri yang putus haid, hikmah wajib beriddah adalah untuk 3.2.2.1 mematuhi perintah Allah SWT. Pada hakikatnya itulah hikmah dan pengertian yang sepatutnya menjadi pegangan dan yang merangkumi semua jenis iddah. Kerana dah perintah Allah dalam macam tu. Bagi perempuan bagi isteri yang belum akil baligh, belum ada haid, 3 bulan, itu adalah perintah Allah. Hanya Allah SWT saja yang mengetahui sebabnya. Kan? Yang mungkin kita boleh gali sebab-sebabnya. Ada yang mungkin kita tidak dapat gali sebab kita tak mampu menggali sebab-sebabnya. Itu. Juga bagi isteri yang putus haid, super. Ini semua kerana kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tempoh-tempoh iddah yang sebelum tadi, sama tu. Kerana itu semua dah digariskan oleh Allah SWT di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kan? Jadi kita sebagai umat Islam, sami'na wa ta'na, itu sikap kita, tuan. Kita dengar dan kita taat. Kita tidak mempersoalkan sama sekali perintah Allah SWT. Siapa kita untuk mempersoalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? 3.2.2.2 memuliakan perkahwinan dan memberinya kedudukan penting yang sesuai menurut syarak. Isteri mengahwini laki lain sebab saja penceraian, so tentu ia tidak menunjukkan penting dan mulianya perkahwinan tersebut. Walaupun isteri itu kanak-kanak atau perempuan yang putus haid, yang pasti rahimnya bersih daripada benih suami. Sikap isteri yang segera berkahwin akan melenyapkan pentingnya perkahwinan serta kehebatannya pada pandangan orang ramai dan menimbulkan prasangka bahawa perkahwinan itu sama seperti pelacuran
yang tidak perlu menunggu tempoh tertentu sebelum berpindah kepada lelaki lain. Jadi Islam letakkan perkahwinan satu benda yang sangat mulia, tuan-tuan. Ianya adalah satu ibadah. Maka kalau takdirnya berlaku perceraian, sekiranya tiada tempoh seperti iddah ini, maka akan dilihat, orang akan melihat Islam ni seolah meletakkan perkahwinan ni seperti tiada nilai. Tiada nilai. Maka si perempuan yang diceraikan ni bebas. Habis cerai ni besok boleh kahwin dengan lelaki lain. Jadi nampak macam seolah-olahnya rendah benar. Rendah sangat. Ya, tahap apa, kedudukan perkahwinan ni dalam Islam. Begitu. Sebab itulah Islam mensyariatkan iddah ni supaya si isteri diceraikan itu ada satu tempoh tertentu. Supaya nanti bila habis tempoh itu, kalau kata suami tak rujuk pada isteri ini sah muktamad perceraian dengan si suami, maka si isteri itu bolehlah berkahwin dengan lelaki lain yang sesuai dengan dia atau yang menjadi pilihan dia. Itu akhir sekali 3.2.2.3 sebagai tambahan untuk lebih berhati-hati bagi memastikan rahim perempuan tersebut bersih daripada kandungan. Hal ini adalah kerana perkara yang ganjil dan terkeluar dari kebiasaan mungkin terjadi dari semasa ke semasa. Jadi iddah tu macam yang kita beritahu tadi. Iddah ini perlu supaya rahim si isteri ini bersih dari benih bekas suaminya. Jadi kalau ada 3 kali haid, 3 sekali suci haid tu, 3 kali haid terserah terkuruk tu, memang dah bersih pada fitrah ni. Tak ada dah. Tak percaya tak? Pergi cek lah. Buat pemeriksaan doktor. Ada. Ini sahabat susu cantik. Jadi nanti kalau si isteri ni nanti berkahwin dengan lelaki lain, mengandung, maka tidak, si suami baru ni tidak akan risau, tidak akan ada pertanyaan dalam hatinya, ini anak aku ke anak bekas suami ni, isteri aku ni. Sebab ni tak ada iddah. Jadi bila ada iddah, maka si suami yang baru ni akan yakin bila si isteri itu mengandung dengan dia, hasil perkahwinan dengan dia, maka anak yang langgar-langgar itu mestilah daripada si suami baru ni. Sebab apa? Sebab isteri sudah menjalani iddah dari perkahwinannya, perceraiannya dulu. Itu. Jadi itu dia sedikit kupasan awal tentang iddah, pengertian iddah, jalan persyaratan iddah, hikmah persyaratan iddah. InsyaAllah pada kuliah kita yang seterusnya akan datang, kita akan bincangkan tentang jenis-jenis iddah. Apakah jenis-jenis iddah yang disyariatkan di dalam Islam. Mudah-mudahan sedikit penerangan ini akan memberi pencerahan kepada kita semua, untuk panduan dalam kehidupan kita bersama isteri, anak-anak kita. Mudah-mudahan kehidupan kita akan bahagia dunia sampai ke akhirat, InsyaAllah, dalam keredaan, keberkatan dan rahmat Allah SWT, dan dijauhkan kita dari sebarang bahaya, segala musibah, wabak penyakit berbahaya seperti COVID-19. Dan insyaAllah dan semuanya akan ada jadi baik untuk kita, insyaAllah. Tetap kita pemeliharaan Allah SWT. Dan kalau ada apa-apa yang saya sampaikan dalam kuliah ni, saya kongsikan dalam kuliah ni, kalau ada yang mungkin penerangannya tidak cukup garam, tidak cukup gula, tak cukup rasa, maka saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bertemu kita pada kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aku lakukan zatafah azim li wa lakum. Kita akhiri kuliah kita kali ini dengan tasbih al-kufar dan satu aswad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma arhamna wa tafadhal wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma badil syamlahum wa farik jamahum wa syatit kawtazazahum wa sallim kilabi. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Mutakmir, Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah memzul kitab wa yamjil sawa wa ahzab ihzib wa sallallahu alaihi wa sallam rahmin. Rabbana zidna ilma fama ya'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa sallallahu alaihi wa sallam wa amalna fi hadhihi al-yawm mubarak. Min syarri sabamar innaka sami'un ta'lamu wa tatawalla da'na fi asma'i wa salatu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal karim bil wajhi wa tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.